Universiti Malaysia Kelantan (UMK) adalah universiti berteraskan keusahawanan. Kami membawa aspirasi kerajaan yang mahukan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga berjiwa usahawan. UMK adalah universiti keusahawanan nombor 1 di Malaysia dan bercita-cita menjadi salah satu yang terbaik di dunia menjelang 2030. Ini adalah selaras dengan dasar keusahawanan nasional yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara keusahawanan pada 2030. Menurut visi ini, UMK memastikan keseluruhan universiti berfungsi dalam ekosistem keusahawanan. Ekosistem ini merangkumi 9 fakulti yang disokong oleh institusi dan pusat kecemerlangan yang dilaksanakan dengan disiplin keusahawanan berasaskan inovasi. Pengurusan atasan universiti bersama dengan pekerja UMK di semua peringkat komited untuk merealisasikan UMK sebagai universiti awam Malaysia yang disegani kerana asas keusahawanannya. Dengan melaksanakan ekosistem ini, Institut Keusahawanan UMK UMKEI memayungi 3 pusat berasaskan keusahawanan lain. Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan CEED, Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana ISMI dan Pusat Penyelidikan dan Inovasi Keusahawanan Global GARIC. Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan yang menerajui struktur ini telah berjaya mengembangkan jaringan keusahawanan kolaboratif seperti UMK Frontier Street, Majlis Penasihat Keusahawanan dan dengan bangganya mengetuai jawatan kuasa panduan KPT untuk pendidikan bersepadu keusahawanan. Dari aspek akademik, UMK menawarkan 29 program ijazah sarjana muda dan 16 program pasca siswazah dalam bidang perniagaan dan pengurusan, pelancongan dan hospitality, sains dan teknologi, serta seni dan warisan. Universiti ini sentiasa meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajarannya untuk memastikan bahawa proses pembelajaran berlaku secara kreatif dan inovatif melalui My Academic Integrated System, My Eyes, Massive Open Online Course, MOOCs dan pembelajaran teradun. UMK committed untuk mengembangkan graduan minda kelas pertama untuk menjadi peneraju industri. Bekerjasama dengan sektor korporat tempatan bertaraf dunia serta rangkaian institusi pendidikan serantau yang terkenal bertujuan memperkasakan UMK dari pelbagai sudut. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kebolehpasaran graduan dan graduan yang mencipta pekerjaan melalui perniagaan. Penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan adalah satu aspek UMK yang penting. Pembiayaan penyelidikan dan jumlah inovasi dan produk yang dikomersialkan meningkat setiap tahun. UMK telah menunjukkan prestasi yang baik dalam pelbagai pertandingan berprestij. Dengan hashtag UMK for Society, UMK juga terlibat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kaki tangan dan pelajar kami secara konsisten menunjukkan kemahiran dan kebolehan yang luar biasa. Dengan semangat kerja berpasukan yang begitu hebat, UMK tidak lagi menoleh ke belakang untuk muncul sebagai entiti pendidikan yang disegani di rantau ini. Kami di UMK percaya bahawa kehadiran kami akan memberi gambaran baharu kepada perkembangan lembah ilmu. Sesungguhnya teras kami, keusahawanan, akan sentiasa menjadikan Universiti Malaysia Kelantan relevan, unik dan berbeza.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noaini Majdah selaku moderator pada hari ini mengucapkan selamat datang ke webinar Bual Bicara bersama Aikon Usahawan iaitu Nur Syahira binti Alias selaku pengasas RR Empire. Jadi saya panggil Ira je boleh? Boleh. Boleh? Okey. Boleh. Ira, Ya. ini ada soalan nak tanya, tapi sebelum tu boleh tak Ira perkenalkan diri? Perkenalkan diri Ira. Boleh. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahira binti Alias. Ira dari kos SAE. Ira umur 23 tahun 3 tahun ni. Boleh Ira cerita sikit tentang perniagaan Ira? Ira buat bisnes mi sup RM1 yang tengah viral sekarang tu. Ira start buat bisnes tu tahun 2017 hingga sekarang lah Ira buat. Saya ni nak tahu apa lagi? Okey Ira. Macam mana Ira boleh dapat idea untuk memulakan perniagaan? Ira dapat macam first saya tu masa lepas SPM. My parent tu try lah, maksudnya try nak buka kedai kecil-kecil lah untuk fokus tu untuk student sekolah sebab rumah Ira tu dekat dengan sekolah rendah. Jadi buka kedai tu dengan harga RM1 supaya budak tu boleh beli dengan harga RM1. Kan budak-budak sekolah kan dia adalah duit maksudnya balik sekolah tu boleh singgah kat kedai. Yang start situ lah. Sebab dengan harga RM1 tu lah kedai boleh viral. Dari segi modal macam mana? Modal tu 100% modal Ira sendiri. Ira tak ada pinjaman mana lah. Berapa Ira letak modal untuk mulakan semua ni? Untuk first tu Ira modal hanya RM500. Lepas tu bila dah viral apa semua tu modal tu tinggilah sikit. Tapi Ira start dengan modal RM500 je. Boleh Ira cerita macam mana jatuh bangun Ira dalam perniagaan? Jatuh bangun Ira macam kan kita tengah COVID ni kan. Ira terpaksa tutup kedai masa tu. PKP memang Ira tak buka kedai. Ira hanya buka untuk COD je. Untuk nak tampung kedai dah tutup sebab Ira kan jual makanan tu dengan harga RM1. Jadi nak kata untung taklah tinggi sangat. Tapi bila dengan harga RM1 bila orang ramai datang kat kedai, benda tu boleh untung. Tapi bila disebut PKP apa semua, Ira terpaksa tutup kedai. Ira hanya buat COD je. COD pun dekat-dekat hanya area Kota Baru. Macam tu je lah. Area dekat-dekat je lah. Untuk postage tak ada? Kedai Okay Ira, ada tak persaingan antara macam kawan-kawan ke, family besar ke? Ada tak persaingan? Ada persaingan tu maksudnya persaingan kedai. Sekarang ni kan banyak kedai misu yang buka kan. Tapi Ira bersaing sebab Ira buat dengan harga RM1. Tapi sebab tu Ira dapat bersaing. Sampai ke tahun 2017 hingga tahun 2022. Ramailah customer tanya, okey ke jual dengan harga RM1 boleh untung ke? Persoalan tu selalu ditanya. Boleh untung ke jual RM1 tapi benda tu boleh untung sebab ramai customer. Bila ramai customer, harga RM1 dia selalu datang kat kedai. Sebab itulah benda tu boleh stay sampai sekarang. Alhamdulillah. Okay Ira, setengah orang dia malu nak
memulakan bisnes. Jadi macam mana Ira boleh buang malu and dapat keberanian tu? Ira pegang satu prinsip. Bila nak buat bisnes ni, kita kena ada harapan dan keberanian. Bila kita tak ada keberanian tu, memang kita tak boleh buka kedai. Kalau kita fikir nak bisnes tu, nak ada duit je, memang tak boleh lah. Maksudnya dia kena ada ilmu. Untuk nak improve diri tu, dia kena berani. Ira nak cakap pandai sangat buat marketing tu, Ira tak pandai sangat, tapi boleh lah. Tapi Ira banyak belajar coaching dari UMK, join program UMK. Lepas tu masa first masuk universiti, program tu itu dia dah start buat bisnes. Maksudnya tahun 1 Ira masuk UMK, UMK dah buat maksudnya semua student dah kena buat. Dia beri tapak dekat kediaman UMK tu kan. Semua student boleh berniaga kat situ tanpa bayaran. Dari situlah Ira start tak malu untuk buat bisnes. Sampailah sekarang. Tak pernah malu pun. Sebabnya bila lecturer dia kata buat je bisnes mana-mana pun. Tapi first tu UMK tu bagus. Satu pun dah bukan paksa lah, maksudnya dah suruh student buat bisnes. Bagus. Ada tak cabaran yang paling suka? Paling susah lah nak handle. Cabaran, maksudnya cabaran tak adalah suka sangat cabaran tu. Maksudnya mungkin dari segi komen customer kot. Sebab Ira jual dengan makanan dengan harga RM1. Jadi customer dia selalu komplain. Dia dengan harga RM1 tu dia nak maksudnya kuantiti makanan tu dia nak macam harga RM5 macam tu lah. Lepas tu cabaran yang lain tu sekarang ni kan semua bahan mentah kan. Tapi tak dengan harga RM1 tu. Ira tak ada kurang apa pun, maksudnya tak adalah kurangkan kuantiti dalam makanan tu, tak adalah. Semua sama. Okey Ira, kalau kita tengok usahawan dekat luar, dia orang kan berjaya macam beli kereta, beli rumah sendiri. Jadi apa kejayaan Ira sepanjang bisnes ni? Bila Ira dah start buat bisnes, memang 100% Ira guna duit Ira sendiri. Masa masuk college pun, Ira tak pernah lah minta duit dengan parents sebab Ira dah ada bisnes kan. Dengan kejayaan yang Ira buat ni, Ira dapat beli kereta. Macam tu. Dengan hasil Ira tu. Itu salah satu pencapaian lah. So happy tak? Setakat ni happy tak buat bisnes? Happy sebab tu memang minat kita dalam bisnes. Sebab tu Ira join program To You To I. To You To I kan dia program 2 tahun universiti, 2 tahun industri. Jadi student ni dia dah boleh praktikkan dalam dunia bisnes. Bila kita study pun study dalam dunia bisnes. Jadi benda tu lah boleh kuatkan semangat kita untuk buat bisnes. UMKI pun ada bagi support untuk dia berikan soft loan kan. Ira ada buka gerai kios dekat UMK tu. UMKI dah sediakan maksudnya gerai-gerai untuk student yang nak berniaga dalam kediaman tu. Untuk loan apa semua tu UMK dah bagilah untuk soft loan. Siapa nak buat pinjaman tu dia dah sediakan. Cuma kena mohon je lah. Sekarang Ira berniaga kat dalam kampus lagi ke? Ira berniaga lagi. Cuma dalam bulan ni Ira stop kejap sebab Ira ada hal nak settle. Sebab lepas tu student kan hari kan student balik maksudnya cuti SEM. Lepas
buka SEM baru ni dah tak start lagi lah berniaga. Tapi sebelum ni Ira buka kios dekat UMK. Oh, macam tu. Siapa mentor Ira yang membimbing Ira dalam perniagaan? Ira dari first Ira interview masuk UMKI Dr. Shah Iskandar Fahmi. Jadi dia dengan Dia- Ira sepanjang ni lah, daripada awal sampai sekarang. Dia lah, sebab dia lah Ira mungkin bersemangat. Dia kata walaupun Ira jual mi sup RM1, benda tu boleh, maksudnya boleh viral, boleh boleh berjaya lah walaupun Ira hanya jual mi sup. Kadang-kadang kan orang pandang remeh lah, jual mi sup je. Macam tu lah. Tapi Dr. Shah ni dia bagi semangat. Dia ajar Ira, dia suruh buat bisnes dekat UMK, suruh buka kios. Dr. Shah tu selalu ada lah. Oh, selalu ada dekat kios tu. Tak ada lah, maksudnya dia support lah. Kalau Ira nak Support tanya dari belakang. tu, Ira hanya tanya dia lah apa yang Ira perlu kena buat. Alright. Jadi Ira, apa perancangan Ira dalam masa terdekat? Perancangan Ira masa nanti kan sekarang ni Ira buat nanti Ira OTB. Ira kena keluar industri. Masa tu Ira OTB. Jadi masuk OTB semua student kena ada bisnes. Perancangan Ira nak buka bisnes. Maksudnya Ira nak buka kedai sendiri dekat bandar ke. Ira nak buka cawangan baru. Itu perancangan Ira untuk Ira masuk tahun 4 nanti. Tapi sebab benda tu kan memerlukan modal yang banyak. Tapi nasib baiklah ada UMK. Harap benda tu dia boleh bantu untuk Ira nak buka kedai. Okay Ira, Ira dah dalam perniagaan ni lama. So maybe lah penonton pun nak tahu apa ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seseorang tu untuk menjadi usahawan. Ciri untuk nak jadi usahawan, dia kena berani. Lepas tu tak boleh lah buat benda tu macam buat sekejap je. Bila dapat untung sekali, lepas tu dia enjoy. Dia kena berani, kena usaha lebih. Benda tu memang kena ada dalam diri seorang usahawan. Ira pun praktikkan masa tu Ira pun malu. Kalau nak berniaga memang tak boleh malu. Setengah student kan kalau nak buat bisnes semua tu malu, nak promote malu. Benda tu tak boleh ada. Tu ciri-ciri nak jadi usahawan yang berjaya pun kena ada keberanian. Kena ada usaha lebih. Kena berkorban lah, maksudnya kena korban masa, tenaga untuk nak capai satu kejayaan tu. Ira pun nak capai sampai tahap ni macam-macam lah. Korbankan masa belajar, buat assignment pun kadang-kadang macam tak ada. Pukul 12, pukul 1 tu baru boleh siapkan assignment sebab pagi sampai petang memang Ira berniaga. Malam baru boleh. Kelas pun kadang-kadang Ira buka kelas, join sekejap. Maksudnya kena korban masa tu lebih lah kalau siapa-siapa yang ada bisnes. Kalau macam ada setengah keluarga, parents macam tak bagi untuk berbisnes. Tapi kita minat. So apa pandangan Ira? Ira sebab family Ira pun memang family yang buat bisnes. Sebelum ni pun parents Ira ada buat bisnes kedai makan, ikan bakar. Jadi memang dia support lah Ira buat bisnes apa pun dia support. Macam Ira masa PKP hari tu, Ira kan ada 2 bisnes. Satu bisnes ni yang mi sup RM1 ni. Yang satu lagi Ira buat body scrub. Jadi body scrub ni Ira buat masa PKP. Masa PKP hari tu kan tak boleh nak berniaga apa kan. Jadi Ira buat ambil satu inisiatif untuk Ira buat benda tu. Ira try lah cuba untuk buat bisnes produk kecantikan lah. Body scrub ni untuk mandian. Jadi Ira try buat sampai ke hari ni lah macam dapat sambutan.
Memang family memang support lah. Oh, dia support dari family. Okay, apa visi dan misi Ira? Visi dan misi Ira berniaga sambil beramal. Oh, benda tu slogan tu Ira selalu guna. Berniaga sambil beramal. Mungkin sebab tu lah berkat kot. Lepas tu sebab Ira buat harga RM1 kan, semua orang miskin ke apa, semua budak-budak pun memang boleh merasa lah benda tu. Lepas tu misi Ira nak buat buka banyak cawangan. Tapi lepas Ira habis belajar, sebabnya bila Ira tengah belajar, Ira tak ada nak handle semua tu. Bila dengan kelas lagi. Tapi bila Ira habis belajar, maksudnya tengah belajar pun okey lah. Bila tahun 4 mungkin, Ira nak buka banyak cawangan. Maksudnya walaupun tak buka kedai, Ira nak buka cawangan yang untuk orang nak join apa panggil, lebih meluas lagi lah biar orang kenal benda tu. Bagus-bagus. Aini doakan semoga berjaya. Okay Ira, apa nasihat Ira untuk golongan remaja sekarang yang nak memulakan perniagaan? Sedikit nasihat lah untuk diorang. Student yang nak buat bisnes, dia kena apa maksudnya, dia kena buat benda tu biar bersungguh-sungguh. Lepas tu Ira cadangkan student yang nak buat bisnes boleh masuk, boleh minta UMK sebab UMK dia ajar dari first sampai ni dah sampai sekarang, dia dah ajar macam-macam. Untuk student yang nak mulakan bisnes tu bolehlah join UMK. Macam tu. Jadi kalau yang universiti lain? Macam mana? Kalau bukan student UMK, macam mana? Dia bukan dari UMK? Dia kena buat benda tu dah apa panggil, kalau nak mulakan berniaga, dia kena berani. Lepas tu kena buat tu biar bersungguh-sungguh. Walaupun gagal satu kali, try lagi. Ira pun masa buat body card ni pun, Ira pernah lah sedang sebab tak nak buat dah benda ni. Tapi bila fikir balik dari first, takkan nak biarkan macam tu je, buat je. Kena yakinkan diri. Lepas tu kalau tak tahu kena improvekan diri, belajar lagi marketing ke, network apa semua. Biar lebih yakin nak buat benda tu. Bisnes ni kena yakin lah. Kena usaha, kena berani. Macam tu. Okay Ira, ni ada penonton tanya soalan. Assalamualaikum saudari Syahira. Bagaimana saudari boleh fikir idea kreatif ini untuk memulakan perniagaan? Maksudnya idea kreatif Ira buat yang harga RM1. macam tu lah kan soalan dia kan? Masa tu Ira buat saja-saja je buat, maksudnya Ira try masak, lepas tu bagi kat jiran-jiran. Tapi benda tu Ira buat harga RM1 tu sebab nak semua rasa. Kalau contoh student tahun darjah 1 ke darjah 2 ke, dia macam family kan taklah bagi duit banyak kan. Bila dia datang rumah, dia boleh beli macam nasi air ke, bihun sup ke dengan harga RM1 tu. Biar budak-budak pun boleh merasa, taklah kena tunggu ada duit dulu, lepas tu faham tak? Itulah idea yang harga RM1 tu. Sebab tak semua orang boleh mampu. Kalau Ira jual mahal, tak semua budak boleh mampu beli benda tu. Kalau dengan harga RM1, insyaAllah dia mampulah. Semua boleh merasa lah. Macam tu. Semua merasa. Okey Ira, soalan kedua daripada Munirah Mahsyah. Pada pendapat saudari, bagaimana kuasa viral mampu menguasai pelanggan? Kuasa viral. Ira buat marketing, Ira hanya menggunakan Facebook saja. Ira promote, lepas tu ada satu tahap tu, ada student maksudnya ada pelanggan, dia
pergi makan kat kedai, dia ambil gambar semua tu. Lepas tu Ira dia ambil gambar. Lepas tu dia promote kat dalam Facebook. Lepas tu Ira ada guna TikTok satu tu. Ira buat edit video semua. Lepas tu Ira tag Sinar Harian apa tu Dia orang lah akan datang kat kedai, buat video. Ira pernah masuk TV3. Wanita Hari Ini, lepas tu Sinar Harian tu benda tu sebab boleh jadi viral. Ira promote je benda tu dekat Facebook. Dah promote lepas tu dengan harga Ira buat video. Benda tu lah boleh disebabkan viral. Hanya Facebook dan TikTok saja. Instagram? Facebook saja. Ira tak, masa tu kan buat benda kan RM1, Ira tak adalah nak upah untuk orang buat marketing. Tak adalah, Ira buat sendiri je semua tu. Ira buat dekat WhatsApp pun ada jugalah promote. Soalan seterusnya Ira. Daripada Fuad Helmi. Assalamualaikum Syahira. Saya ingin bertanya, adakah Syahira memulakan perniagaan berseorangan atau bersama rakan? Ira jawab. Ira buat bisnes ni Ira buat seorang-seorang je. Tak ada share partner, tak ada. Ira buat seorang-seorang je. Masa Ira buka dekat UMK pun, kios UMK, Ira hanya buka seorang diri je. Ira pergi turun, buat masak apa, semua Ira. Cuma Ira hanya pakai student tu sebagai pekerja Ira lah. Semua Ira. Modal pun Ira. Buat apa semua tu Ira semua. Jadi yang bekerja Tak dengan ada Ira, kawan tolong tu lah, tolong Ira kat kedai. berapa orang tu? Je lah. Berapa orang yang tolong Ira? Hari tu 3 orang. Memang Kadang-kadang maksimum 4 Ira. orang sebab maksimum 4 lah, 4-5. Kalau Ira ada kelas, ramai lah dia orang tolong. Sebab nak buat benda tu, kena, apa panggil, ramai lah. Sebab masa dekat UMK Ira ada misu, soses, bakar, macam tu. Jadi memerlukan maksudnya pekerja yang ramai lah. Sebab nak suruh cepat dalam UMK tu student ramai. Jadi Ira tak nak bagi dia tunggu lama untuk membeli. Ira pakai pekerja ramai. Soalan kedua daripada Fuad Helmi juga. Bagaimana Ira tambahkan lagi pekerja? Boleh ulang soalan sekali lagi, Ira tak dengar. Bagaimana Ira menambahkan pekerja? Ira tambah maksudnya ada student, kalau dekat UMK lah, kalau student free tu, kalau Ira sibuk, Ira upah. Tapi kalau kat rumah, kedai Ira pakai hari tu 12 orang pekerja. Terpaksa ramai sebab bila customer masa tu viral, lepas masuk TV3, memang tempat tu viral. Ira terpaksa cari pekerja, promo untuk pekerja. Okay, Ira okey? Ada soalan lagi? Ira okey? Ada soalan lagi? Ada lagi satu. Okay Ira, soalan daripada Muhammad Safwan Ghazali. Pandangan Ira berkenaan usahawan menggunakan kuasa viral as bad marketing. Boleh guna marketing tu, boleh buatkan kita viral. Boleh guna aplikasi TikTok ke apa semua tu kan untuk buat marketing. Benda tu sebenarnya boleh disebabkan kita viral. Ira pun itu Ira buat video tu saja je promo untuk misuk kan. Ira buat video, lepas tu kat TikTok tu berapa ribu tontonan lah. Yang tengok, lepas tu benda tu lah boleh viral sekali lagi. Maksudnya marketing lah benda tu. Contoh setengah peniaga kan dia guna kuasa viral ni nak kejar view je.
macam negatif-negatif je. Apa pandangan Ira? Apa-apa? Ira tak faham. Macam ni view usahawan tu dia dia mulakan perniagaan tapi Ha. dia nak kejar view, komen-komen negatif. Kalau bagi Ira memang benda tu buat kita macam fikir kan bila orang komen negatif, bila orang cakap macam-macam lah pasal perniagaan kita. Kalau Ira abaikan semua benda tu. Ramai je Ira dapat komen negatif, dia kata harga RM1 kadang-kadang tu benda tu sikit. Tapi Ira buat je sebab ramai je yang support Ira. Maksudnya ramai je yang support sebenarnya bisnes kita. Ada yang maksudnya dalam 10 orang tu seorang je lah yang fikir negatif. Kalau kita fikir benda tu memang kita tak boleh nak go on lah bisnes kita tu. Buat je apa yang kita nak buat biar walaupun view kita tak ada. Buat kalau yang buat bisnes contohlah buat live kan untuk memudahkan buat live tu, buat je lah walaupun tak ada customer. Kena yakin dengan diri sendirilah. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Kalau fikir negatif sampai sudah Okey Ira, ni soalan daripada ketiga. Bagaimanakah akak dapat merancangkan pembelanjaan bagi setiap bisnes? Rancang belanja setiap bisnes. Rancang belanja bisnes tu setiap bulan. Kira rolling modal setiap bulan. Macam mana Ira bahagikan? Maksudnya Ira rolling modal gini. Macam ni. Modal sebab kan hari-hari Ira hanya tutup hari Selasa je. Modal Ira rolling modal tu je. Yang untung semua tu untung bersih. Ira simpan. Lepas tu Ira hanya rolling modal tu je. Tapi kalau Ira ada nak buat nak tambah apa-apa, maksudnya peralatan macam mesin EBC kan Ira ada jual EBC apa semua dengan harga RM1 tu. Ira nak tambah mesin EBC apa yang bakar dokcing semua tu. Ira hanya guna untung tu lah semua. Ira tak mengharapkan sangat apa-apa bantuan lah. Ira hanya rolling modal tu je. Oh, jadi semua tu daripada duit yang jual misuk tu lah. Semua duit daripada untung yang Ira berniaga tu je. Jadi ada lagi yang nak tanya soalan? Penonton? Just wait. Ada lagi nak tanya soalan? Sementara tunggu dia orang tanya soalan, Ira ada apa-apa nak cakap tak? Macam nak berkongsi ke apa-apa? Kenapa? Ira nak cakap apa? Kalau student yang nak buat bisnes tu, Ira sarankan UMK pilihan terbaik bagi Ira. UMK memang support, UMK AI pun support. Dia banyak bagi networking untuk kelas-kelas percuma. Untuk student UMK yang nak join apa-apa program memang tanpa bayaran. Semua disponsor oleh UMK ataupun dengan pihak UMK AI lah. Ira pun banyaklah dorongan apa semua Ira sampai ke tahap ni nak buat bisnes tu. Yang body scrub pun banyaklah pensyarah, maksudnya contoh Dr. Mak pun support. UMKI pun sendiri support Ira buat bisnes body scrub tu. Teman-teman ada soalan?
Okay, Ira, soalan daripada Tuan Muhammad Muiz. Kos barang naik macam ayam. Contoh macam ayam. Macam mana Ira survive dengan tak menaikkan harga? Tak menaikkan harga jualan. Ira fikir macam ni. Memanglah bahan mentah contoh ayam naik kan. Jadi Ira buat macam ni. Ira pelbagaikan lauk. Maksudnya selain ayam, Ira letak ayam dalam minsuk tu, Ira letak ikan bilis, perut, lepas tu meatball apa semua tu. Bila customer nak makan, dia akan nak buat harga RM3, RM4 sebab dia nak tambah lauk tu kan. Yang tu lah yang boleh cover Ira untuk bahan mentah yang mahal tu. Tapi maksudnya kuantiti bihun ke barang dalam tu memang Ira tak kurangkan lah. Ayam pun sama je Ira buat. Cuma Ira pelbagaikan lagi lauk. Hari tu masa Ira buat bisnes tu hanya satu lauk saja, macam isi ayam kan. Tapi bila bahan mentah dah naik ni, Ira pelbagaikan lauk. Jadi customer taklah pergi kedai tu nak buat minsuk RM1 je. Dia akan nak buat minsuk yang harga RM5, RM8 pun ada. Benda tu yang boleh cover semua bahan mentah yang kita yang mahal tu lah maksudnya. Faham. Ni ada lagi beberapa soalan. Okay, first tanya. Daripada Kirtana Raja Kumar. Okay, dia tanya pada pendapat Ira, bagaimana kreativiti seseorang usahawan mampu menjadikan bisnes viral? Dapat tak Ira? Saya pun tak tahu apa. Kan sekat ni. Tak boleh. Ya saya pun. Semua tubik masuk mula. Kita tunggu Ira. Teknikal. Boleh dengar tak? Boleh Ira, dengar. Sorry. Okay, Apa lain okay. soalan tadi? Lain okay dah. Okay, dah okay dah. Kirtana Raja Kumar. Okay, dia tanya Ira, macam mana Ira
kreativiti seseorang usahawan. Kreativiti usahawan lah. Macam mana dia mampu untuk menjadikan bisnes tu viral. Macam setengah orang Kreativiti. dia pandai melukis. Kreativiti diri sendiri, kelebihan diri sendiri. Mungkin Ira guna kreativiti sebab Ira ni suka bercakap dengan customer. Mungkin benda tu boleh jadi tarikan lah, tarikan pelanggan. Itu sahajalah. Boleh dengar kan? Dengar. Kiranya Ira lebih suka bercakap lah dengan Ira suka bercakap, maksudnya Ira suka buat video. Itu adalah satu kreativiti. Bila ambil gambar, bila buat video tu, promote lah benda-benda bisnes kita yang kita buat tu. Lepas tu benda tu boleh beri keyakinan kepada customer. Macam contoh Ira ambil gambar makanan tu, biar nampak customer nak mencuba. Tu salah satu kreativiti sebab kita kan macam tu, kalau kita jual produk, kita ambil gambar produk kita kan, maksudnya shoot produk kita cantik gitulah, macam makanan pun Ira buat gitu, buat video. Customer dia rasa nak pergi rasa lah benda tu. Lepas tu dengan harga RM1 tu maksudnya customer mampulah nak merasa semua. Walaupun bawa je RM5 kat kedai Ira dah boleh makan ABC, miso, air semua, hotdog semua dah boleh makan. Faham. Walaupun tak ada duit, jangan risau, Ira ada. Sebab memang Ira buat harga RM1. Tapi kalau customer yang macam tu lah, yang makan banyak nak lebih semua tu, boleh je add on apa-apa semua. Ira buat yang harga special tu lah. Faham. Okay Ira kan jual miso dengan scrub kan, makanan dengan scrub lah. Okay, so Munirah Masya dia tanya macam mana Ira nak seimbangkan dua-dua tu sebab dua-dua berbeza, makanan dan produk. Makanan dan scrub. Maksudnya memang berbeza sangat lah makanan dengan maksudnya produk lah kan, produk kecantikan apa semua tu. Tapi maksudnya scrub tu nak kata sambilan Ira pun tak juga, tapi memang Ira selalu ada lah. Ira imbangkan macam ni, duit misuk tu memang untuk misuk, yang scrub tu scrub. Itu Ira memang ada staff untuk handle untuk body scrub tu. Jadi kena buat benda tu dengan sistematik lah, maksudnya misuk versus scrub. Kena pandai handle benda tu. Memang dua-dua perniagaan Ira tu memang berbeza. Jadi dua-dua perniagaan Ira tu Ira viralkan dalam platform yang sama ataupun macam FB Ira buat dua Facebook? Macam tu ke atau? Ya. Yang kalau body scrub ni memang ada Facebook dia, Facebook page body scrub Ira Beauty. Lepas tu yang misuk pun ada IG, ada TikTok yang misuk RN1. Dua-dua Ira buat dekat promote ni dekat sekarang kan ada marketplace dekat Facebook tu kan. Memang Ira promote situ lah. Lepas tu contoh dalam page Kelantan ke IRDK Kelantan ke apa semua tu, Ira promote situ. Tapi kalau yang body scrub ni memang Ira tumpu untuk student. Ira buat body scrub ni dengan satu botol ni RM10. Jadi student kan dia mampulah nak beli, maksudnya harga RM10 tu. Ira buat semua tak mahal sebab Ira guna konsep semua orang boleh merasa. Walaupun benda tu RM1 ke RM10 ke, tak adalah, maksudnya mampulah beli. Okay Ira, boleh Ira cerita sikit tentang Ira punya body scrub?
Body Boleh scrub. promote sekali kan. Body scrub Ira ni, Ira ada maksudnya Ira ada 3 flavor. Yang ni flavor apple, lepas tu body scrub dragon fruit, naga, buah naga. Lepas tu yang ni kalau yang banana ni untuk body wash. Body wash. Body wash dia tak ada scrub, dia hanya untuk body, maksudnya body shampoo lah, body wash. Kalau dua ni memang ada scrub. Ira guna texture garam dalam tu memang halus lah, memang halus. Setengah scrub kan dia kasar. Yang ni Ira guna yang lembut je. Bila guna maksudnya tak sakit lah. Dia untuk memutihkan pun boleh. Untuk menghilangkan daki-daki apa semua tu memang boleh. Sebab Ira buat memang garam dia tu memang halus sangat. Ira letak Himalaya apa semua tu. Sekali aloe vera. Ira, belah mana ni? Sini. Ira. Hello? Dengar tak? Boleh dengar tak? Ya. Dah. Terima kasih. Tak ada. Terima kasih. Mati. Salah. Okay. Okey tak? Apa? Okey. Okay dah. Okey. Okey Ira, dari segi feedback customer, okey ke tak feedback scrub? Staff kat ni feedback memang okey sebab Ira buat dia feedback dah harga yang berpatutan. Dengan satu botol ni 400 ml. Tapi Ira boleh jual dengan harga RM10 je satu botol. Lepas tu bau dia memang sangat wangi lah. Wangi, lepas tu memang sesuai lah untuk, maksudnya setengah scrub kan Ira cakap dia kasar. Ni Ira buat dengan garam halus je. Dia boleh guna untuk semua. Sebab tu lah dapat sambutan lah, maksudnya scrub ni. Ira buat berasaskan buah-buahan. Ira tak ada letak yang Tunggu Ira Maaf ya, ada masalah teknikal. ini okey tak ini? Ira okey je? Ira lain Ira tak apa okey sangat. Ini boleh dengar tak Ira cakap? Dengar? Dengar? Ya. Okay. Cuma double sound. Apa? Double sound.
double. Okay. Oh, patutlah. Oh, sekarang ni okey dah? Okey. Sekarang ni okey. Okey. Ira sambung balik Boleh. ini memang ada maksudnya ada 3 flavor lah. Kalau macam Ira ada buat promosi, kalau beli 2 dapat RM18, lepas tu dapat free gift. Tapi memang kalangan student, Ira fokus untuk remaja lah, remaja. Memang dia suka guna sebab dia berasaskan buah-buahan ni. Ira tak letak bahan kimia. Memang Ira boleh dikatakan tak letak lah. Maksudnya yang body scrub Ira ni tak ada buih sangat. Sebab bila kita letak buih benda tu guna bahan kimia. Jadi kalau guna scrub Ira ni tak ada nak kata ada buih. Tak ada, memang tak ada buih. Dia memang guna bahan-bahan organik je lah. Mungkin sebab itulah customer dia berani untuk guna. Setengah kan takut gatal kan. Tu kan bahaya juga lah. Ira memang tetap rasakan buah je lah. Satu botol tu tahan berapa lama? Satu botol tu boleh tahan sebulan. Oh, lama juga sebulan. Kalau guna body wash tu mungkin cepat habis sebab dia kan body wash. Kalau scrub ni dia lambat sikit habis. Macam tu. Faham. Okay. Ira, soalan seterusnya. Okay, daripada Afiq Afifi. Dia tanya macam mana nak memviralkan produk offline. Biasa kan kita guna online macam Facebook, semua tu. Cara untuk memviralkan dia secara offline. Memviralkan produk secara offline. Untuk memviralkan produk secara offline. Maksud dia berniaga apa? Macam Ira berniaga misuk tu kan? Dia tu secara online. Maksudnya dia boleh je promote maksudnya boleh, maksudnya dia memang kena guna sekarang ni memang dunia untuk promote macam kat Facebook ke apa. Walaupun kita buat jualan tu secara offline. Memang kalau kita tak promote benda tu orang tak akan tahu benda tu. Dia memang kena promote lah, maksudnya walaupun kita hanya jual offline kat kedai, maksudnya kedai makan. Sekarang ni kan memang guna kuasa viral untuk promote lah kot. Sampai benda kita boleh viral pun sebab promote. Macam tu lah. Kita tak adalah nak upah maksudnya upah founder ke, upah page ke untuk promote. Bila ramai feedback, dia orang akan buat sendiri. Maksudnya dia orang akan promote lah. Bila feedback positif, dia orang akan promote. Macam Ira yang hari tu TV3 datang untuk buat shooting kan. Ira hanya buat dekat mungkin sebab customer dia promote kat kawan-kawan apa semua pas sampai dekat TV3 tu sampai macam tu lah. Walaupun offline pun. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Setakat ni tak ada soalan lagi. Okay. Nanti boleh lah pergi try makan mi soup. Ira buka kedai ni dekat kenal tak? Dekat Panji, JPJ Panji kenal? Kalau dari JPJ Panji boleh pergi. Boleh je search dekat Google Waze ke di Bambu Tapang kedai mi soup RM1. Memang ada lah. Ataupun tulis je kedai viral RM1. Biasa makan dalam kampus je. Ya. Macam mana? Rasa okey tak? Rasa okey, sedap. Kenyang lah sebab RM1 kan. Dia macam nak beli pun macam tak payah fikir banyak lah. Alah RM1 je pun, takkan tak ada. Beli je kan? Macam beli tu lah. je. Beli je kenyang. Ira tak jual mahal sebab Ira rasa mungkin semua orang nak rasa kan.
tambah student. Kalau kita jual dengan harga RM5, mungkin dia fikir baiklah makan nasi, beli nasi apa kan. Daripada makan mi soup. Kalau mi soup petang-petang kan lepak dia orang duduk tengah main apa, dia akan pergi makan mi soup. Kalau nak buat tambahan tu maksudnya nak lauk lebih, nak kuih lebih ke apa, buat harga RM2, RM3 macam tu lah. Ikut apa yang customer tambah lah kan. Macam tu. Ira ada tak macam mengidolakan usahawan sekarang? Kiranya dia memberi inspirasi jugalah dekat Ira. Ada tak? Ira maksudnya Ira tak adalah mentor. Ira suka buat benda tu, Ira buat seorang-seorang sebab macam tu. Ira tak adalah nak kata ada mentor tu sebagai Ira maksudnya nak ikut jejak dia lah. Memang Ira tak ada. Ira memang satu patuh boleh dikatakan Ira berniaga je. Kadang-kadang Ira tak main phone pun. Tapi tak ada masa free apa semua tu lah. Ira suruh lah siapa-siapa tolong promo macam tu lah. Tak pun sebelum pagi, sebelum Ira start berniaga tu, Ira buka Facebook kejap, lepas tu Ira promo. Tapi Ira lebih masa tak adalah nak kata my phone. Ira hanya tumpu kepada jualan offline lah. Kat kedai lah, Ira duduk je kat kedai. Ira memang sebab kat kedai kan ramai customer. Jadi memang Ira tumpu ke dia orang je lah. Mana yang terdekat dulu lah. Macam tu. Penonton ada soalan lagi? Boleh. Ada soalan? Ada soalan nak tanya. Tapi mana student yang tengok tu memang UMK bagi Ira okey lah. Maksudnya dia bimbing Ira dari first sem sampai ke sekarang ni lah. Semalam pun Ira ada post yang poster ikon usahawan pelajar tu kan. Lepas tu ada TV1 pun ambil, dia ambil usahawan dua usahawan pelajar untuk masuk dalam TV1 petang ni lah. Dan Ira pun salah satu student lah, salah seorang student UMK yang masuk TV1 petang ni. Nanti bolehlah join kalau nak tahu apa lagi kelebihan body scrub apa tu, bolehlah tengok. Sebab UMK ni universiti keusahawanan, jadi ranking UMK yang student yang buat bisnes ni tinggi. Jadi pihak RTM pun nak tahu apa yang betul ke UMK ni pupuk student-studentnya, student buat bisnes. Dia nak buat macam tu lah. Sampai RTM pun nak tahu betul ke student UMK buat semua tu. Yang kita tahu memanglah UMK kan entrepreneurship kan. Dia apa panggil, dia banyak buat bisnes. Bidang-bidang perniagaan lah. Bidang-bidang perniagaan semua. So kalau lepas tu program siapa yang minat bisnes tu bolehlah masuk UMK kan. Ada jalan lain lah. Boleh minta yang lepas SPM apa semua tu boleh minta program tu I lah. Macam Ira memang program tu I. Study tu memang study tapi bisnes pun bisnes. Dia panggil imbang lah. Bisnes dengan study. Macam tu dia banyaklah bagi dorongan. Untuk yang tak pandai, tak ada bisnes sekarang pun, masa first masuk tak ada bisnes pun, dia orang ajar macam mana nak start buat bisnes. Tapi satu je lah yang cakap, kena ada keberanian. Bila setengah student dia tak nak buat bisnes, dia fikir nak untung je. Bila dia fikir nak untung, dia takut nak gagal. Macam tu. Ira pun kadang-kadang fikir sampai tahap mana Ira boleh buat bisnes ni. Tapi Ira fikir insyaAllah boleh. Tapi dia kena berani. Sebab tu Ira kalau boleh Ira nak buka banyak cawangan. Yang macam body scrub pula, Ira ambil buka untuk ejen, untuk dropship pun ramai. Kalau nak jadi dropship ke ejen ke boleh je WhatsApp Ira. Boleh.
Ejen dropship sekarang berapa orang? Dari segi ejen dengan dropship. Ejen tu Ira ambil tak ramai sangat, dalam 30 orang gitulah. Dia banyak dropship lah. Ejen tu tak ramai sangat. Sebab stok ni Ira hanya ambil ikut batch. Ira ambil stok ikut batch. Maksudnya batch 1 Ira hanya ambil 500 botol. Ira akan habiskan 500 botol tu dulu baru Ira ambil untuk batch lain. Sekarang ni dah dalam berapa batch dalam 20 lebih lah batch. Sebab Ira kan baru je buka start business body scrub ni kan. Okay, 500 botol tu berapa lama boleh habis terjual? 500 botol dalam sebulan tu dah habis. Kadang-kadang kalau slow sikit dalam 2 bulan lah. Masa paling lama pun 2 bulan. Sebab dia ada, maksudnya dia tak ada expired. Cumanya kalau dari first kita bau dia tu memang itulah sebab kalau Ira ambil masa, sebab tu Ira tak ambil stok banyak-banyak tu. Sebab Ira nak jaga kualiti bau. Itu Ira jaga. Sebab customer pun walaupun Ira tak promote, dia repeat sebab benda tu okey lah bagi dia okey. Ada lagi soalan? Ada satu soalan. Muhammad Safwan. Okay, dia tanya pelajar sekarang ni kurang daya tahan dengan kurang common sense. Macam mana pendapat Ira? Kurang common sense. Maksudnya kurang daya tahan. Maksudnya dia macam ginilah. Dia tak boleh nak tahan lama bisnes tu. Dia takut, betul lah Ira cakap tadi. Dia fikir nak duit. Dia tak ada, maksudnya tak ada nak belajar. Bila dia kurang contoh dia kurang dekat bahagian marketing. Dia kena improvekan diri dia lagi. Tak boleh lah nak fikir, nak buat bisnes ni nak fikir untung semata-mata. Kalau kita fikir duit, memang tak boleh nak capai tahap orang kata boleh berjaya lah. Benda ni dia makan masa. Ira pun masa buat bisnes pun scrap, Ira pernah rasa down sebab tak ada orang nak beli apa semua tu. Tapi kita kena percaya benda ni, sebab kalau kita buat macam contoh produk, orang akan cari, lama-lama orang akan cari bila kita yakinkan customer. Benda tu kena, kita janganlah kalau tak ada customer kita senyap je. Kita kena terus je promote benda-benda macam produk kita tu. Bila kita selalu promote, orang customer dia akan ingat. Macam tu. Dia tak boleh lah buat maksudnya fikir untung je. Kena teruskan lah benda tu walaupun tak ada customer. Kena selalu bercakap, kena yakinkan customer. Yang produk kita tu boleh bawa jauh. Kalau yang jenis, okay, dia minat berbisnes tapi dia malu untuk bercakap depan kamera. Bercakap dengan orang boleh, depan kamera dia segan. Itulah, sebab itulah Ira kata dia kena ada keyakinan dengan keberanian. Bila dia tak berani, macam mana dia nak handle dengan customer? Ira pun kadang-kadang Ira nak buat live pun Ira malu. Sebab kita tak yakin kan, Ira suka face to face dengan customer. Bila kita buat live kan, malu nak cakap apa. Sebenarnya benda tu sama je. Cakap dengan customer kan. Cuma ni dalam live. Tapi kena berani lah. Mungkin kena berani. Kena selalu buat live. Walaupun tak ada orang tengok pun live kita. Tapi kena buat juga. Sebab biar orang kenal bisnes kita tu. Macam tu. Biar orang nampak kita. Betul. Benda tu lah boleh buat kita lagi. Biar orang kenal lagi lah produk kita. Okay, Ira. Ni bukan soalan sangat lah. Dia just minta daripada Ira, daripada Farisha. Dia nak Ira kongsikan kepentingan amalan untuk usahawan.
Amalan. Ira ada satu pegang amalan. Ira kan guna amalan berniaga sambil beramal. Ira suka bila Ira buka bisnes tu, Ira suka bersedekah. Maksudnya Ira nak start bisnes tu, Ira bagi je orang makan yang Ira nak jual tu. Lepas tu barulah Ira jual kepada customer. Ira amalkan sikap macam tu lah. Mungkin sebab tu berkat lah. Kena ada keberkatan. Dia murahkan rezeki Ira. Ira utamakan benda tu. Niat yang Kadang-kadang penting. Ira letak je lauk lebih apa semua tu untuk customer. Contoh Ira kan jual misuk dekat kios dalam UMK kan. Contohlah waktu dah petang tu makanan tak habis lagi tapi orang tak datang beli. Okay, so Ira tunggu orang datang beli atau Ira bagi je? Ira kadang-kadang tunggu je customer sampai pukul, lepas tu ada itu Ira berniaga sampai pukul 10 malam. Yang hari tu kan ada band yang pergi nyanyi dekat UMK tu kan. Ira buka je sampai malam. Kalau tak habis tu, esokkan tu Ira kebanyakan memang Ira tak guna lah. Kalau bihun esokkan tu memang tak boleh guna dah. Biasalah dia kalau nak berniaga ni dia ada hari ni ada lebih macam tu. Dia ada untung rugi lah. Ada untung rugi. So niat tu kita nak berniaga tu kita kena niatkan Allah lah sebab kita nak berniaga kan, kita nak ambil duit tu biar berkat. Penonton boleh faham ke dengan apa yang Ira jelaskan? Kalau faham, komen. Kalau nak tahu apa-apa lagi, nak tanya boleh je tanya. Nak share partner dengan Ira nak buka bisnes misuk ke, body scrub ke boleh je. Tapi insyaAllah Ira akan try usaha untuk dengan UMKEI. InsyaAllah Ira nak buka kedai buka cawangan lah. Tapi dia memerlukan kos yang banyak sebab Ira nak buka kat tengah-tengah bandar. Maksudnya kalau pelancong datang pun dia boleh pergi. Sebab ni Ira buka misuk ni kan dalam kampung. Maksudnya dekat dengan rumah Ira lah. Macam tu. Ada soalan lagi? Kita pun tunggu soalan. Itulah. Penonton ada soalan? Kalau student UMK yang nak buat bisnes boleh pergi dekat UMKEI lah. Dia akan bantu. Mana-mana student yang nak buat bisnes, dia kena daftar SSU dengan UMKEI. Lepas tu dia akan berikan soft loan tu lah. Kalau yang mana-mana student nak start buat bisnes. Tak kira lah, tak semestinya kos SAE saja. Semualah yang student UMK. Kalau pinjam dengan UMKEI dia tanpa dia tanpa maksudnya dia tanpa faedah. Kalau kita pinjam 3,000 kita bayar pun 3,000. Okay. Okay Ira. Ira okay? Ira okay. Ira ni ada lagi satu soalan. Daripada Fuad Helmi. Okay, dia tanya apa motivasi Ira untuk teruskan berniaga?
Ira? Tutup mic ke? Ira? Ira tak dengar. Maaf ni semua. Ira dengar tak? Mic. Mic tak buka. Sorry. Dengar okey? Ini tanya soalan apa tadi? Dia tanya apa motivasi Ira untuk teruskan perniagaan. Untuk nak teruskan, maksudnya Ira tak adalah nak cakap apa motivasi. Maksudnya dia kena, dalam kita buat bisnes ni kan ada untung rugi. Jadi kalau rugi tu tak selalunya rugi. Tapi ada je untung, tapi kena yakin lah benda tu. Kita buat bisnes tu boleh berjaya. Kena berani. Kalau kita buat cara tu tak boleh mendatangkan hasil, kita try benda lain. Maksudnya buatlah cara lain. Macam tu. Ini boleh dengar tak? Boleh. Jelas. Jelas. Rasanya sampai sini saja. Ira ada apa-apa lagi nak cakap? Ira rasa tak ada dah kot. Kalau ada penonton nak tanya apa-apa boleh je tanya Ira. Rasanya sampai ini kenapa tak nampak muka ini? Ini nampak je muka Ira. Okey je. Ya ke? Okey je. Ini nampak dah muka Ira. Nampak. Tak apa, nampak Ira pun dah cukup. Okay, kalau dah tak ada apa-apa, sampai sini je lah. Okay, untuk penonton, jangan lupa saksikan program realiti keusahawanan pertama di Malaysia, kerjasama Universiti Malaysia Kelantan dan Kementerian Pengajian Tinggi, pentas penjurian akhir Mohista Biz Challenge Tycoon Muda yang bakal disiarkan secara langsung di saluran TV Al-Hijrah pada 30 Mac 2022 hari Rabu jam 9.30 malam. Jangan lupa saksikan. Okay. Rasanya kita sampai sini je lah. Terima kasih Ira. Terima kasih semua penonton. Ira minta maaf kalau soalan Ira tu tak terjawab ke apa. Minta maaf semua. Terima kasih juga untuk UMK dan UMKI kerana telah menjemput Ira untuk sesi pagi ni. Terima kasih juga Aini. Okay, terima kasih juga Ira. Aini doakan Ira semoga maju jaya. Okay, bisnes semakin InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih penonton, terima kasih Ira. Okay, kita terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Tutup dengan majlis tasbih kifarah dan sebuah doa. Terima kasih. Semangat yang kental
Harungi rintangan dan cabaran. Hasrat membara. Berentap untuk satu hasrat untuk bergelar Taikun Muda. Setiap Rabu bermula 23 Februari 9.30 malam melahirkan usahawan masa depan.